Hai, kita berjumpa lagi dalam video bawang bersama Dr. Izzat. Untuk hari ini, untuk kali ini, kita akan berbincang dan saya akan berkongsi dengan perempuan kat sana mengenai tips-tips yang kita boleh amalkan untuk mengekalkan kesihatan yang unggul ketika berpuasa. Nantikan. Ibu-ibu yang memang aktif kat rumah kan, so pemain-pemain tu dalam waktu pagi lebih kurang 3 hingga 4 jam atau 24 jam kena repeat dalam so, hari ini kita nak cerita apa yang berlaku pada segera instant coffee dalam mungkin Okey, kalau ikutkan episod yang terdahulu ya, kalau kita recap episod yang terdahulu, saya dah berbincang dan saya dah membebel mengenai ibu-ibu yang hamil ni tak semua yang boleh berpuasa ya. Ada yang boleh berpuasa, ada yang tak boleh berpuasa. So saya dah senaraikan list ibu mana yang tak digalakkan ataupun tak dinasihatkan untuk berpuasa. Jadi perempuan tengok balik video saya yang lepas tu, yang mana boleh berpuasa, yang mana tak boleh berpuasa. Okay, so yang mana yang boleh berpuasa tu, Alhamdulillah kita sama-sama beribadah untuk bulan puasa ni ya. Tapi yang penting ya, bila kita berpuasa semasa hamil ni, kita makan satu hari 2 kali je, sahur dengan berbuka. Jadi limit, maksudnya untuk satu hari tu kita boleh makan 2 kali sahaja. Jadi kita kena manfaatkan masa ni sebaik-baiknya. Maksudnya daripada masa berbuka dan sahur tu agak panjang, jadi dalam in between tu kita boleh makan beberapa kali kita nak makan, cuma kita ambil dalam kuantiti yang sedikit tapi kerap. Benda ni penting ya untuk ibu-ibu hamil sebab sebab kita berpuasa kan, so kita nakkan berat badan ibu hamil ini bertambah dalam kuantiti yang dibenarkan ataupun kuantiti yang ideal untuk ibu hamil ya. Saya tak nak ibu hamil supaya hilang berat badan ketika hamil, tu tanda-tanda yang tak bagus. Dan ibu hamil juga tidak boleh menambah berat badannya secara mendadak ketika berpuasa, itu pun tak bagus. Jadi saya akan kongsikan tips-tips ini, penting untuk ibu-ibu hamil ya. Okey, penting juga untuk memastikan kita makan dalam frekuensi yang orang kata apa, yang agak memadai ataupun agak yang memuaskan daripada masa berbuka hingga sahur. Itu penting sebab ibu-ibu yang mengandung ni selalunya ada banyak masalah. Contohnya dia ada pedih ulu hati lah, masalah sembelit lah, masalah penghadaman, indigestion lah. Benda-benda ini kita boleh kurangkan jika kita mengamalkan tips-tips yang saya amalkan ini, insya-Allah. Okey, untuk berbuka puasa tak ada sebenarnya plan makanan yang spesifik lah ataupun yang khas untuk ibu-ibu hamil ni, tapi ini adalah tips sahaja ya, tips. Okey. Untuk mula berbuka puasa, kita amalkan untuk makan 3 biji tamar seperti mana yang disunahkan ya, 3 biji tamar ataupun benda-benda yang manis lah. Dan dalam masa yang sama kita ambil susu ataupun yogurt yang rendah lemak ya. Kalau tak boleh tolerate ataupun tak boleh minum susu, mungkin perempuan boleh tukar menjadi jus buah-buahan lah. Jus buah-buahan boleh menggantikan susu ya, ataupun air kosong pun tak apa. Yang penting tamar dulu untuk menambahkan tenaga dengan segera. Kemudian kita proceed dengan appetizer. Okey, appetizer ni selalu saya akan sarankan ibu-ibu ini untuk mengambil sayur-sayuran ya. Kita ambil sayur-sayuran ni ada macam ulam-ulaman macam tu ataupun salad ya. Kita start dengan salad dulu. Kemudian barulah kita pergi kepada main dish kita. Main dish kita ni adalah makanan yang seimbang. The word is seimbang, di mana dalam portion makanan tu ada protein, ada karbohidrat kompleks, ada lemak dan ada juga sayur-sayuran. Protein ni puan-puan boleh pelbagaikan, seperti kita ambil daging, ikan ataupun ayam ataupun biji-bijiran ya. Untuk karbohidrat kompleks ni saya sarankan untuk mengambil beras perang ataupun roti yang bijian penuh tu boleh ambil, tak ada masalah, ataupun beras biasa pun tak apa, tak ada masalah, tapi kena kuantiti yang betul lah ya, suku-suku separuh. Kemudian sayur-sayuran pun dibanyakkan dalam diet kita je, dan kemudian kita akan sambung dengan buah-buahan lah. Okey, yang penting kat sini adalah air ya. Air penting untuk mengelakkan dehidrasi sebab kita memang dah hilang banyak air sepanjang kita berpuasa tu. So pastikan ibu-ibu ini masa berbuka ni manfaatkan masa berbuka ni dengan minum air yang mencukupi. The word is mencukupi, bukannya berlebihan ya, bukan tonggang-tonggang air tu secara berlebihan, tak. Kita ambil air yang mencukupi sekadar untuk menghilangkan dahaga sahaja. Okey, untuk sahur pula. Okey, sahur ni penting ya untuk ibu-ibu yang hamil yang nak berpuasa, kerana sahur ini penting untuk membekalkan tenaga dan memastikan ibu ini cergas sepanjang hari. Tak adalah bila puasa melepek je kan. Jadi sahur ni sangat penting untuk ibu-ibu hamil. Jangan miss ya. Kalau boleh jangan miss ataupun jangan tinggalkan sahur. Sahur basically samalah macam makanan untuk berbuka, tak ada masalah. Cuma mungkin yang terlampau mengantuk ke ataupun terlampau
malas nak siapkan makanan untuk bersahur, mungkin boleh ambil susu ataupun yogurt rendah lemak, makan dengan biji roti ataupun bijian ataupun cai dengan kari dan sebagainya. Yang berselera mungkin boleh makan nasi sedikit, tak ada masalah. Yang penting adalah diet yang seimbang, ada nasi, ada protein, ada karbohidrat, ada sayur dan buah-buahan ya. Satu lagi, kan biasa kita kira sahur ni kira macam breakfast lah kan. So kalau biasa kita breakfast ni akan minum air kopi ataupun minum air teh kan. So baik-baiknya masa sahur ini kita avoid ataupun jangan ambil terus kopi ataupun minum teh, sebab minum teh ataupun kopi ya, ataupun minuman berkafein ya, apa-apa saja minuman yang berkafein ya tidak bagus, sebab dia akan menyebabkan ibu ni akan rasa dehidrasi itu terlampau cepat ya, akan menyebabkan ibu berasa dehidrasi. Jadi saya sarankan ibu tidak minum langsung kopi ataupun teh. Kita gantikan kopi dengan teh ni dengan minuman yang lain seperti jus buah-buahan ya. Jus buah-buahan kita boleh blend ataupun kita minum yang fresh. Jangan ambil cordial tu sebab dia manis. Kita blend ya, kita blend ambil yang fresh, ataupun jus tomato ke, jus tembikai ke, tak ada masalah lah, boleh minum. Tapi gula dikurangkan. Kemudian ataupun tak nak minum jus, kita boleh gantikan dengan smoothie. Kita buat jus buah-buahan tu, letak sedikit yogurt, jadikan dia smoothie untuk menambahkan selera ketika berpuasa. Yang penting jangan lupa bersahur dan pastikan pengambilan air itu adalah mencukupi ketika bersahur dan juga berbuka. Okey, settle pasal makanan. Okey, yang ini lepas berbuka ya perempuan. Kalau kita dah berbuka tu, ialah kita dah kenyang kan, kadang-kadang kita tersandar sekejap sebab kenyang. Tak apa, kita ambil masa untuk berehat sebentar selepas berbuka. Kemudian selepas kita dah selesa, dah selepas berehat sebentar tu ya, selepas tarawih ke apa ke, mungkin kita boleh melakukan senaman ringan sedikit di rumah ya, bukan senaman berat ya, bukan suruh angkat dumbbell ke apa, tak. Maksudnya mungkin kita boleh berjalan laju dalam rumah ke, sialah sebab PKP kan, tak boleh nak pergi mana, tak boleh nak pergi park pun untuk bersenam. Jadi di rumah kita boleh membuat senaman-senaman ringan lah, seperti berjalan ataupun kalau ada tangga kat rumah tu, turun naik tangga pun itu adalah senaman juga. Kita amalkan senaman ringan supaya tidak ada masalah indigestion, dan puan sebenarnya kekal cergas lah walaupun dalam bulan Ramadan. Okey, settle sudah bab makanan. Saya dah cerita pasal berbuka, saya dah cerita pasal bersahur. Ini adalah tips saja tau, bukan orang kata peraturan yang perlu diikuti ya. Okey. Sebab orang lain caranya, tak ada masalah, kita boleh adjust mengikut cara kita ya, yang mana sesuai dengan cara kita insya-Allah. Untuk mereka yang boleh berpuasa, alhamdulillah kita bersama-sama berpuasa. Cuma mereka yang tak boleh berpuasa, ibu-ibu hamil yang tak boleh berpuasa, yang telah pun dinilaikan oleh doktor supaya tidak selamat untuk berpuasa, so jangan berpuasa, jangan degil-degil. Yang boleh berpuasa tu alhamdulillah, yang pastinya jangan lupa makan sahur dan pastikan pengambilan air mencukupi sepanjang kita berpuasa insya-Allah. Okey, itu saja tip ringkas daripada saya untuk ibu-ibu hamil yang boleh berpuasa. Alhamdulillah, mari kita berpuasa bersama-sama nanti dalam bulan Ramadan. Itu saja, jumpa lagi.